Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Muhannad Al-Mufannad pada menerangkan pegangan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan pegangan akidah para ulama Deoban yang bertepatan dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, kita sambung muka surat 50. Kita sambung muka surat 50, iaitu soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Abang tag saya sini, terus tag saya. Soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Okey, muka surat 50 tu. As-su'alu tsalitsu war-rabi'u. Soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Hal yajuzu lirrajuli an yatawassala fi da'awatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-wafati am la? Ini soalan yang ketiga. Adakah harus bagi seseorang untuk dia bertawassul pada ketika doanya, dia bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda ataupun tidak? Adakah harus bagi seseorang dia bertawassul ketika berdoa dengan Nabi SAW selepas kewafatan baginda, atau adakah tidak harus dia melakukan perbuatan ini? Ini soalan yang ketiga. Soalan keempat, ayajuzu tawassulu indakum bisalafis salihin minal anbiya was-siddiqin wasyuhada wa awliya'i rabbil alamin am la? Adakah harus di sisi kamu tawassul dengan atau tawassul melalui para salaf salihin, iaitu orang-orang yang terdahulu yang soleh, orang-orang yang terdahulu yang soleh dari kalangan para nabi dan para siddiqin, syuhada dan para wali Allah Ta'ala? Atau adakah perbuatan ini tidak harus? Baik, jadi soalan ketiga, boleh tak satu orang dia bertawassul dengan Nabi SAW ketika berdoa, dalam permintaannya dia bertawassul dengan Nabi selepas kewafatan Nabi? Yang ketiga, soalan yang keempat, boleh ke seorang itu bertawassul dengan para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para wali? Adakah perbuatan ini harus ataupun tidak pada pegangan para ulama Deoban? Okey, baik, kita pergi pada jawapannya. Al-jawab, indana wa inda masyayikhina yajuzu tawassulu fi da'awati bil anbiya was salihin minal awliya'i wasyuhada'i was siddiqin fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Jadi Maulana Khalil Ahmad rahimahullah, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullah ta'ala, atau juga dipanggil Maulana Khalil Ahmad Ambitawi, kerana beliau asal dari Ambita di India. Baik, beliau berkata, di sisi kami dan di sisi para masyayikh kami, mana para guru-guru kami, harus bertawassul ketika berdoa, bertawassul dengan para nabi dan para salihin, para wali, harus bertawassul dengan para nabi, para salihin daripada kalangan para wali dan syuhada dan siddiqin. Fi hayatim wa ba'da mamatim. Ini yang kita nak tekankan. Fi hayatim wa ba'da mamatim. Sama ada ketika hidupnya mereka dan selepas kewafatan mereka. Bi an yaqula, iaitu dia mengatakan, mana seseorang itu mengatakan fi du'aihi, ketika dia berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bi fulan an tujiba da'wati wa taqdiya hajati ila ghairi dhalik. Iaitu dia berkata pada doanya, wahai Allah, sesungguhnya aku atawassalu ilaika, aku bertawassul ataupun aku berwasilah, aku mengambil perantaraan atau aku menjadikan perantaraan kepadamu bifulan, dengan si fulan, sekian si fulan,
Supaya apa dia? Supaya engkau memperkenankan doaku dan engkau menerima hajatku. Dan begitulah seterusnya doa dia sambung doa dia lagi. Ataupun doa-doa yang lain. Kama sarraha bihi syekhuna, seperti mana yang telah dijelaskan oleh guru kami, wa maulana Asy-Syah Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi, thumma al-Muhajir al-Makki. Seperti mana diterangkan oleh guru kami Maulana Syah Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi, kemudian dipanggil Muhajir Makki. Maulana Ishaq Ad-Dihlawi, Muhajir Makki. Beliau ini asal Delhi, kerana itu dipanggil Dihlawi. Dan kemudian selepas itu beliau berhijrah ke Mekah dan meninggal dunia di Mekah, dikebumikan di Ma'lah, iaitu pada tahun 1262 Hijrah. Beliau dikebumikan di Ma'lah. Beliau ini adalah cucu kepada Syah Abdul Aziz Ad-Dihlawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Thumma bayyanahu fi fatawahu. Kemudian perkara ini dijelaskan di dalam fatwanya oleh Syekhuna wa Maulana Rashid Ahmad Al-Gangohi rahmatullahi alaihima, oleh guru kami iaitu Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullahi alaihi. Wa fi hadha az-zamani wa hiya fi hadha az-zamani sya'i'atun mustafidatun bi aidin nas. Dan fatwa beliau itu, fatwa Maulana Rashid Ahmad Gangohi itu pada zaman ini, makna pada zaman ketika kitab ini ditulis, sya'i'ah telah tersebar, mustafidah makna didapati begitu banyak di tangan orang ramai. Makna fatwa tu boleh didapati, boleh cari. Kalau saya pergi India, Pakistan, fatwa Maulana Rashid Ahmad Gangohi ini adalah mudah ditemui. Banyak di kedai-kedai buku ada. Wa hadhihi al-mas'alatu madhkuratun ala safhah 93 min al-juz' al-awwal minha. Dan masalah ini disebutkan pada muka surat 93 daripada bahagian yang pertama daripada fatwa beliau itu. Fal yarji' ilaiha man sya', maka bolehlah sesiapa yang menghendaki bolehlah dirujuk pada fatwa tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah satu permasalahan yang biasa digembar-gemburkan oleh golongan Salafi yang memanggil diri mereka Salaf, tetapi sebenarnya mereka bukan Salaf, ataupun golongan Wahabi, ataupun secara umumnya mereka-mereka yang mengikuti pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah dalam masalah tawassul. Iaitu mereka mengatakan bahawa tawassul, mereka mengatakan secara khususnya bahawa tawassul dengan orang mati ialah hukum dia tidak boleh. Bahkan kalau kita lihat di dalam fatwa Ibn Taymiyah, di dalam juzuk 14, beliau mengatakan bahawa perbuatan ini, maknanya tawassul dengan orang mati atau orang gaib, ialah perbuatan syirik dan termasuk di dalam dinun Nasara, iaitu menyerupai agama Nasrani. Dan ini disebutkan dalam fatwa beliau. Jadi diikuti oleh orang yang selepasnya dan dipegang dengan sungguh-sungguh oleh golongan yang mengikuti pendapat beliau, terutamanya golongan yang dipanggil pada hari ini golongan Wahabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat kepada beberapa bentuk tawassul, satu, ada tawassul dengan amalan soleh. Tawassul dengan amalan soleh ini disepakati boleh. Mana seorang itu dia mengatakan bahawa, wahai Allah, aku lakukan amalan soleh sekian ini, dengan amal ini maka ampunkanlah aku, ataupun terimalah hajatku ini. Atau satu lagi, tawassul dengan orang hidup. Tawassul dengan orang hidup. Macam Nabi SAW masih hidup, maka bertawassul dengan baginda. Dan ini sabit di dalam beberapa hadis. Tapi satu lagi bentuk tawassul, tawassul dengan Nabi ataupun Nabi SAW atau mana-mana Nabi atau orang soleh yang lain, para wali, selepas kematian mereka. Ini mereka mengatakan bahawa tidak harus, bahkan boleh membawa kepada syirik. Tetapi di sini, pertama kita hendak dijelaskan, iaitu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para ulama' Dioban, sama ada seseorang itu masih hidup ataupun lepas mati, Nabi SAW, para Nabi dan juga para orang soleh yang lain dan juga para wali boleh bertawassul dengan mereka.
boleh bertawassul dengan mereka, dan masalah ini diingkari, tidak diterima oleh Ibn Taymiyah. Tapi pegangan kita ialah kita mengatakan bahawa ia adalah boleh. Iaitu bagaimana seorang tu katakan, sebagai contoh dia kata, wahai Allah, aku bertawassul denganmu melalui si fulan supaya kau terima doa aku, kau terima hajatku ini. Dan para ulama Dioban menerima perkara ini. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak ada beza pun di antara seorang yang bertawassul dengan orang masih hidup atau orang masih mati. Sebab kalau kita perhatikan betul-betul, masalah tawassul yang kita bicarakan ialah kita bertawassul, kita bukan meminta daripada orang tersebut. Kita meminta daripada Allah Ta'ala. Dalam contoh ini pun memang dikatakan Allahumma, wahai Allah, aku meminta kepada engkau melalui perantaraan si fulan. Wahai Allah, kita minta bukan kepada orang tu, kita minta kepada Nabi Muhammad, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Bukan kita minta kepada Nabi atau minta kepada para wali atau mana-mana orang soleh. Jadi tawassul sama ada orang itu hidup ke atau orang itu mati ke, ialah tidak memberikan kesan. Kerana apa? Kerana kita bukan minta kepada dia sama ada dia hidup atau dia mati. Kerana orang hidup, sama ada orang tu seorang yang mana dia masih hidup atau satu orang dah mati, di sisi Allah Ta'ala sama je. Orang hidup pun tak boleh buat apa, orang mati pun tak boleh buat apa. Dan kita bertawassul bukan minta pada dia, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya seorang yang membezakan di antara orang hidup dengan orang mati, sebenarnya ini tidak ada dalil. Kerana apa? Kita bukan minta kepada dia orang itu. Kalaulah sebagai kita bertawassul, kita minta pada orang tu, ini kita boleh jelaskan faedah kenapa dibezakan. Kita diminta dengan orang tu, maka kalau hidup boleh, tak hidup, kalau dah mati tak boleh. Tapi kita bukan minta pada orang tu. Kita minta ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang tu hidup ataupun orang tu dah mati, itu tidak memberikan apa-apa perbezaan pun. Jadi tidaklah sampai dikatakan bahawa orang tu kalau minta dengan orang mati maka syirik. Masalah ini berlaku ialah kerana perbincangan tawassul tak difahami secara mendalam. Apakah maksud tawassul? Jadi kita bukan minta dengan orang mati tu, tapi kita minta dengan orang yang kita minta dengan zat yang tak pernah mati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya antara perkara yang mana kita perlu fahami ialah, kadang-kadang biasa orang kata apa perlu tawassul? Apa perlunya tawassul? Kan boleh terus minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu tawassul? Pertama, kita perlu faham bahawa tawassul ini sendiri diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ia ada dalam hadis. Ia ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis bahawa satu orang sahabat datang, dia mengadu, dan Nabi SAW mengajar daripada doa supaya, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan perantaraan Nabi-Mu. Dan dalam hadis tu tak ada pun bezakan antara Nabi SAW masih hidup ataupun Nabi SAW dah wafat. Dan kemudian disebutkan dalam riwayat bahawa sahabat itu juga datang, lepas tu dia mengajarkan doa ni pada orang lain. Mana saya ajar lagi doa ini kepada orang lain. Dan juga biasa kadang-kadang diberikan contoh bahawa dikatakan bahawa selepas zaman Nabi SAW tak pernah sabit bahawa para sahabat mereka bertawassul dengan Nabi SAW. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Muawiyah juga ketika istisqa menyuruh Yazid bin Aswad supaya doa. Tak pergi pada kubur Nabi pun mereka kata. Atau ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertawassul, mereka ketika hujan tidak turun, mereka minta pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk doa. Jadi mereka kata bahawa kenapa tak pergi pada kubur Nabi? Kenapa kita tak pergi pada kubur Nabi? Minta dekat Nabi SAW.
Kenapa mereka pergi pada orang hidup? Ini ialah dalil mereka mengatakan bahawa tak boleh minta, sahabat tidak minta kepada Nabi SAW yang telah wafat. Mereka suruh sahabat yang masih hidup supaya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan dalam permasalahan ini adalah pertama, perlu kita faham bahawa kalaulah kita jadikan ini sebagai dalil, tetapi dalam perbuatan ini tidak mengatakan bahawa itu tak boleh. Mereka hanya lakukan, tapi tak ada pun mereka kata bahawa tak boleh pergi ini. Jadi ini bukan dalil bahawa ini larangan. Kalau kamu kata ni larangan syirik, ini bukan dalil. Sebab kerana dalam perbuatan tu sahabat minta kepada sahabat ni untuk doa, tapi bukan mereka kata jangan doa kat kubur Nabi. Jadi bagaimana kamu tiba-tiba boleh mengeluarkan larangan kata tak boleh pergi pada kubur Nabi? Dan Nabi SAW sebutkan, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, buat semampu kamu. Wa ma nahaitukum anu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Tapi dalam perbuatan sahabat ni tak ada pun mengatakan bahawa mereka melarang. Mereka lakukan. Nombor dua, kalau kita lihat, ini juga sebenarnya perbuatan sahabat ini juga dalil bila mereka minta dari sahabat Ibnu Abbas untuk pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dalam perbuatan Ibnu Abbas itu, iaitu Ibnu Abbas berdoa kepada Allah Taala. Sahabat minta Ibnu Abbas untuk doa, dan Ibnu Abbas doa. Ibnu Abbas pun tak ada minta dengan Ibnu Abbas minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan para sahabat minta kepada Ibnu Abbas untuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedangkan di sini menunjukkan bahawa sahabat sendiri bertawassul dengan Ibnu Abbas. Sahabat sendiri minta Ibnu Abbas doakan. Bermakna sahabat bertawassul dengan Ibnu Abbas. Minta Ibnu Abbas doa. Makna dalam solat istisqa tu, Sayyidina Umar dan para sahabat lain tawassul dengan Ahlul Bait, sahabat anak saudara Nabi, untuk doa kepada Allah Ta'ala. Baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sabit bahawa sahabat melakukan tawassul. Okey, kemudian pembincangan seterusnya ialah sama ada mereka minta pada orang hidup. Sekarang ni Ibnu Abbas bila doa minta pun bukan minta pada manusia, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Ibnu Abbas, bila sahabat minta pada Ibnu Abbas untuk doakan, bukan sahabat minta supaya Ibnu Abbas yang turunkan hujan. Yang turunkan hujan Allah. Jadi sama ada Ibnu Abbas tu hidup ke ataupun dah mati ke, Ibnu Abbas tu hidup ke, dah mati ke, sampai bila-bila pun Ibnu Abbas tak boleh turunkan hujan. Yang turunkan hujan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada dalil pun untuk bezakan sama ada Ibnu Abbas tu hidup atau mati yang kamu jadikan sebagai dalil bahawa tak boleh minta dengan orang yang tak boleh bertawassul. Tak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati. Satu orang kita boleh katakan syirik kalau sekian satu orang tu pergi pada orang mati, dia kata pada orang mati tu, "Hey orang mati," atau "Hey si fulan, kau bagi pada aku sekian." Dan dengan itikad bahawa si fulan tu yang buat. Itu syirik. Itu memang syirik. Tetapi dalam tawassul tak ada pun orang yang bertawassul minta kepada orang tu untuk buat, tapi dia minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawassul itu ialah disebutkan kenapa tawassul. Kalau kita faham betul-betul kenapa tawassul. Tawassul ini ialah ingin mendapatkan keberkatan daripada orang yang kita bertawassul dengan dia. Kita nakkan kebaikan dan keberkatan daripada orang yang kita daripada orang yang kita bertawassul dengannya. Dan perbuatan ini sendiri diajar oleh Nabi Muhammad SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Mereka ambil keberkatan, mereka ni. Jadi kalau kita tengok, bila tawassul ini, dia berkait rapat dengan tabarruk. Kalau kita pergi lebih jauh lagi, tawassul ini, dia berkait rapat dengan tabarruk. Tadi kita katakan bahawa tawassul dan tabarruk ialah apa dia? Kita ingin mendapatkan keberkatan melalui orang yang kita bertawassul dengan dia. Siapa yang bagi berkat? Allah Ta'ala. Kita ambil keberkatan melalui jalan dia. Keberkatan itu Allah yang bagi, bukan kita yang letakkan. Dan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang soleh, pada Nabi. Kita inginkan keberkatan melaluinya. Dan perbuatan mengambil berkat dan bertawassul ini dilakukan sendiri oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita lihat, saya beritahu tadi bahawa tawassul dan tabarruk sebenarnya ialah benda yang mana
satu makna yang sama. Maknan wahid. Tawassul dan tabarruk, satu makna yang sama. Dan dua-dua perkara ini sangat diingkari oleh golongan Wahabiyah. Tapi sebenarnya tawassul dan tabarruk perkara yang sama. Apa dia? Ingin mendapatkan keberkatan daripada orang yang kita bertawassul dengan dia, atau orang yang kita bertabarruk dengan dia. Yang bagi berkat Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita pergi pada masalah tabarruk, yang mana dia serupa dengan masalah tawassul, kita lihat bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bertabarruk dengan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak sentuh satu poin yang halus, mudah-mudahan dapat difahami. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertabarruk dengan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya ada dalam Bukhari. Hadisnya ada di dalam Bukhari. Baik. Dan ada dalam hadis yang lain. Bukan setakat Bukhari, bahkan dalam kitab yang lain. Antara contohnya dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang mana Ummu Salamah simpan beberapa helai rambut Nabi. Nabi ada orang sakit, maka sahabat kan sakit, kalau ada sesiapa yang sakit, mereka hantar air. Ummu Salamah celupkan air tu dalam rambut Nabi, dicelupkan dalam air tu, kemudian dihantar untuk dapatkan syifa daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabiah yang buat, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah isteri Nabi. Ada riwayat lain, tapi bukan dalam Bukhari, dalam riwayat Ahmad dan riwayat lain, dan juga disebut oleh dalam Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahawa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika bila Nabi hijrah ke rumah ke Madinah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah beliau. Ini kisah masyhur. Yang nak disampaikan ialah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu akan tengok dekat bekas makan Nabi itu, mana tempat yang jari Nabi kena, atau jari Nabi dipegang situ. Maka beliau dan isteri beliau, bila dipulangkan kita kata pinggan ke ataupun talam makanan Nabi itu, setelah Nabi makan, maka mereka cari-cari tempat makan Nabi, mereka makan. Perbuatan itu kenapa? Hanya semata-mata nak tabarruk, ambil berkat. Jadi yang kita nak bicarakan di sini ialah apa, dan selain itu banyak lagi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berebut cari ambil ludah Nabi, sapu kat badan. Para sahabat ambil air wuduk Nabi, berebut-rebut sapu kat badan. Saya bukan cerita jasad Nabi ni. Yang kita nak ceritakan ialah sahabat ambil bekas makan Nabi, lauk. Okey, apa lagi? Air wuduk Nabi, ludah Nabi. Adakah ini benda hidup? Adakah ini benda yang hidup? Maksudnya kita kata ini benda-benda yang madiat. Benda-benda yang mana madiat. Macam contohnya makanan Nabi. Nabi makan. Makanan tu, dia bukan benda hidup. Dia bukan benda hidup. Bukan benda hidup. Baik. Nabi SAW meludah air itu. Kan? Kita tak ada mensifatkan dia benda hidup. Kita tak kata dia betul benda hidup. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan rohaniat tu cerita lain. Tapi itu bukan benda hidup. Air wuduk Nabi, adakah itu benda yang disifatkan dengan benda hidup? Oh, tak ada orang kata itu hidup. Tapi sahabat tabarruk, dan ini adalah hadis sahih. Jadi kalau kamu bezakan bahawa, dan telah disampaikan tadi bahawa tawassul dan tabarruk adalah perkara yang sama, iaitu kita ingin mendapatkan keberkatan dan kebaikan daripada jalan orang yang kita tawassul dengan dia, daripada orang yang kita bertabarruk dengan dia. Jadi di dalam masalah tabarruk, kita dapati bahawa begitu banyak sekali para sahabat bertabarruk dan bertabarruk dengan athar Nabi, yang mana kita kata dia ialah madiat. Madiat ni mana benda-benda yang mana bukan benda hidup, tak disifatkan dengan benda hidup, benda-benda. Mana ada hidup mati. Jadi apa dalil kamu untuk membezakan bahawa tawassul dengan orang hidup boleh, tawassul dengan orang mati tak boleh? Bahkan kalau satu orang mengatakan bahawa tawassul dengan orang mati syirik, tawassul dengan orang hidup boleh. Sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kalaulah kita nak elakkan syirik, lah, tawassul dengan hidup lagi sepatutnya kita kata lagi syirik. Kenapa? Sebab kalau tawassul dengan orang hidup, kita lagi nampak orang tu buat.
lagi nampak orang tu buat. Maka lebih jelas lagi sepatutnya tawassul dengan orang hidup lebih lagi kita tersyirik berbanding tawassul dengan orang mati. Sebab tawassul dengan orang mati, orang tu kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia. Kenapa kita nak kata pada mati syirik, yang tak hidup syirik? Maka kalau macam tu, kalau kita kata mati syirik, yang hidup lebih lagi syirik sepatutnya. Tapi kenapa kamu tak kata? Oh, kamu kata hidup boleh, yang mati syirik. Senang. Yang hidup tu dah lebih syirik. Kalau kata mengikut pandangan kamu. Tetapi mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh kerana tawassul ialah mendapatkan keberkatan daripada jalan seseorang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya macam para nabi. Siapa yang boleh nafikan kedudukan para nabi? Dan lain-lain ialah kita ingin mendapatkan keberkatan melalui jalannya, dan ini sabit daripada perbuatan sahabat, tabi'in dan juga para ulama yang begitu ramai daripada kalangan ulama hadis, para fuqaha dan lain-lain. Dan perbuatan ini juga dipersetujui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana menyabitkan bahawa tidak ada beza di antara tawassul dengan orang hidup ataupun tawassul dengan orang yang mati. Dan tawassul tabarruk, bahkan tabarruk sama ada dengan orang yang hidup atau tabarruk dengan orang yang telah mati. Tidak ada perbezaan. Baik, ini antara perkara yang penting ini. Tetapi bagaimanakah masalah ini timbul dan digembar-gemburkan? Antara faktor utamanya kita lihat ialah kerana apa yang diberitahu oleh Ibn Taymiyah dalam fatwanya, mengatakan ini syirik. Maka sehingga ke hari ini, kalau kita pergi, terutama macam contoh negara Saudi, kita pergi, kalau ada disebutkan perkataan yang di hadapan mereka, memang akan terus dikatakan syirik, syirkiyat. Inilah syirik, perbuatan yang syirik. Astaghfirullah. Semudah-mudahnya dituduh syirik kepada orang yang melakukan satu perbuatan yang telah dilakukan oleh para salaf soleh. Dan para salaf soleh sebelum daripada Ibn Taymiyah lagi. Sebelum daripada Ibn Taymiyah lagi, perbuatan ini telah dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Baik, itu perbuatan, itu antara perkara yang kita perlu faham. Okey, baik, kita sambung. Baik, mudah-mudahan jelas. Okey, okey, alhamdulillah. Okey, sambung. As-su'alul khamis. Kita sambung sikit lagi. Ni tak panjang sangat. Okey, as-su'alul khamis. Okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Ma qaulukum fi hayatin nabiyyi alaihi salatu wassalam fi qabri syarif, hal dhalika amrun makhsusun bihi am mithla sairil mu'minina rahmatullahi alaihim hayatuhu barzakhiyah. Hayatu barzakhiyatun. Baik. Soalan yang kelima, apa pendapat kamu? Kamu di sini maksudnya ulama Deoban lah. Apa pendapat kamu, wahai ulama Deoban, mengenai hayat Nabi SAW di dalam kubur baginda yang mulia? Apa pendapat kamu mengenai hidupnya baginda SAW dalam kubur baginda? Hal dzalika amrun makhsusun bihi, adakah perkara itu hanya khusus untuk baginda saja, ataupun baginda seperti orang beriman yang lain? Hayat baginda hanyalah hayat barzakh. Hayat barzakh. Baik. Al-jawabu indana wa inda masyaikhina hadratur risalati sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi syarif. Di sisi kami dan di sisi para masyayikh kami, para guru-guru kami, hadratur risalah, iaitu pemilik risalah, iaitu Rasulullah SAW, adalah hidup di dalam kubur baginda yang mulia. Baginda hidup dalam kubur baginda. Dan hayat baginda SAW adalah dipanggil hayat duniawi. Makna baginda hidup di dunia, di kubur, di dunia. Min ghairi taklifin, tanpa adanya taklif. Taklif maksud tidak adanya dibebankan dengan bebanan syariat. Maksudnya tidak ada dibebankan dengan bebanan perintah Allah Ta'ala. Wahia mukhtassatun bi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini, hayat duniawiyah yang tidak ada taklif ini, ialah dia ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi jami'il anbiya salawatullahi alaihim wasyuhada. Perkara ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi
alaihimussalatu wassalam, dan juga para syuhada. La barzakhiyah, la barzakhiyatun, bukan kehidupan barzakh sahaja. Mana hayat baginda dinisbahkan kepada hayat duniawi, bukan hanya barzakh sahaja. Kama hiya hasilatun lisairil mu'minin, bukan seperti mana, maknanya barzakh seperti mana, kehidupan barzakh seperti mana yang berlaku pada orang beriman yang lain, bahkan kepada semua manusia. Maknanya hayat Nabi SAW ialah duniawiyah, hidup di dalam kubur baginda hayat duniawiyah. Tapi kalau orang lain, orang beriman yang lain dan juga orang manusia yang lain, semuanya mereka ada dalam kubur mereka, dan mereka hidup di barzakh. Mereka hidup di barzakh, satu alam barzakh namanya. Kama nassa alaihi al-allamah as-Suyuti, seperti mana yang dinaskan atas perkara ini, nas maksud dinyatakan oleh Imam As-Suyuti, Allamah As-Suyuti rahimahullah, di dalam satu risalah beliau yang dinamakan Inba'ul Adhkiya bi Hayatil Anbiya. Kalau terjemah di Inba'ul Adhkiya bi Hayatil Anbiya, iaitu memberitahu orang-orang yang cerdik mengenai hidupnya para nabi. Okey, memberitahu orang yang cerdik mengenai hidupnya para nabi. Haitsu qala, yang mana beliau berkata, beliau ni Imam Suyuti rahimahullah. Beliau iaitu Imam Suyuti rahimahullah berkata, mana berkata dalam kitab beliau itu, risalah beliau itu, apa beliau kata? Qala Syekh Taqiyuddin As-Subki, telah berkata oleh Syekh Taqiyuddin Subki, hayatul anbiya wa syuhada fil qabri kahayatin fid dunya. Kehidupan para nabi atau hidupnya para nabi dan para syuhada di dalam kubur ialah seperti mana hidupnya mereka di dunia. Para nabi alaihimussalatu wassalam dan para syuhada, hidup mereka ialah seperti mana hidup di dunia. Mana mereka hidup dalam kubur macam hidup di dunia. Wa yashhadu lahu salatu Musa alaihissalam fi qabri, dan menjadi syahid di sini maksudnya dalil lah. Dan menjadi bukti ataupun syahid, dalil, menjadi bukti bagi perkara itu, solat Nabi Musa alaihissalam di dalam kubur baginda. Kerana fa inna solata tastad'i jasadan hayyan. Kerana solat itu, perbuatan solat itu, tastad'i jasadan hayyan, dia menuntut kepada jasad yang hidup. Solat ialah menunjukkan kepada bahawa jasad yang hidup. Ila akhir maqala ni, sehinggalah seterusnya, sampailah akhir seterusnya, apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau itu. Okay, baik. Fathabata bihada, maka sabitlah bahawa dengan perkara ini, sabitlah dengan penjelasan ini tadi, bahawasanya hayat baginda sallallahu alaihi wasallam dunyawiyatun wa barzakhiyatun. Duniawi dan barzakh. Mana hayat dunyawiyah dan hayat barzakhiyah. Likauniha fi alamil barzakh. Kerana keadaannya, likauniha, mana kerana hayat baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga pada alam barzakh. Mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hayat duniawi dan barzakhi. Tapi kalau hayat orang lain, barzakhi saja. Hayat barzakhi. Baik, sambung lagi. Lepas ni akan dijelaskan insya-Allah. Wa li syaikhina Syamsul Islam wad Din Muhammad Qasimul Ulum alal mustafidina qaddasallahu sirrahul aziz fi hadzal mabhati risalatun mustaqillatun daqiqatul ma'khadh badi'atul maslak. Dan guru kami iaitu Syamsul Islam wad Din. Siapa? Iaitu Maulana Muhammad Qasimul Ulum. Beliau sebut ni bermakna Maulana Qasim Nanutwi lah. Maulana Qasim Nanutwi rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana beliau telah mengasaskan Darul Ulum Deoban, yang kemudian menjadi tempat pengajian para ulama pada zaman beliau, sampailah ke hari ini orang mendapat faedah daripada tempat tersebut. Maka oleh kerana itu, Maulana Qasim Nanutwi rahimahullah dipanggil Qasimul Ulum. Qasimul Ulum seolah-olah orang yang membahagikan ilmu.
memang hakikatnya Nabi SAW bagikan ilmu, tapi maknanya seolah-olah kerana beliau membina pusat pengajian tersebut, maka beliau dipanggil Qasimul Ulum. Kerana itu di sini disebut Muhammad Qasimul Ulum. Makna Qasim makna membahagikan ilmu alal mustafidin, kepada orang-orang yang ambil istifadah, ambil faedah dari madrasah beliau, makna para pelajar lah yang datang belajar di masa beliau. Qaddasallahu sirrahul aziz, semoga Allah menyucikan batinnya yang mulia. Okey, dalam perbincangan ini, maknanya guru kami dalam permasalahan ini, Maulana Qasim Nanutwi, beliau mempunyai satu risalah yang mustaqillah, yang khusus. Beliau mempunyai satu risalah atau satu kitab kecil yang khusus, Daqiqatul Ma'khadh, yang dalam Ma'khadh di sini maksudnya istinbat, yang dalam sumber pendalilannya dan pengambilannya, Badi'atul Maslak, yang mana begitu hebat penyusunannya, Lam yura mithluha, yang tak pernah dilihat seumpama risalah beliau itu, qad tubi'at wa sya'at fin nas, dan telah dicetak dan telah tersebar meluas di kalangan orang ramai risalah itu, dan namanya ialah Abi Hayat. Risalah itu dipanggil Abi Hayat, iaitu memberi makna Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah maknanya air kehidupan. Maknanya Maulana Qasim Nanutwi ada membicarakan dari risalah ini berkenaan dengan hayat Nabi SAW di dalam kitab beliau itu. Dan sebenarnya beliau karang kitab ini untuk menolak fahaman Syiah. Untuk menolak fahaman Syiah dalam perbincangan yang halus, iaitu berkenaan dengan miras Nabi SAW. Maknanya pewarisan Nabi SAW. Perbincangannya halus, tapi Maulana Qasim Nanutwi rahimahullah menyabitkan bahawa baginda SAW hidup dalam kubur baginda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai perbincangan akhir pada malam ini berkenaan dengan soalan yang kelima ni, iaitu kita bicarakan berkenaan dengan Nabi SAW dalam kubur baginda hidup. Bila kita kata baginda hidup dalam kubur baginda, hayat duniawi, jadi apakah tujuan perkara ini dibincangkan? Apakah tujuan perkara ini dibincangkan? Kerana apa? Kerana perbincangan ini melibatkan kepada menziarahi kubur Nabi SAW. Menziarahi kubur Nabi, dan kemudian bila seorang datang ke kubur Nabi, maka dia akan memberi salam kepada Nabi SAW. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sebagai contohnya, atau assalamu alaika ya Rasulullah. Dan kemudian dia berdoa kepada Nabi SAW, dan dia bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW dalam doa ni itu kalau dilakukan. Baik. Jadi fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ialah baginda hidup dalam kubur baginda. Baginda mendengar orang yang berbicara dengan baginda SAW daripada kubur baginda. Tapi sebaliknya, golongan yang tidak bertaklid, ghair muqallidin, yang tidak bertaklid, atau golongan yang mana mereka yang mengatakan diri mereka salafi, atau boleh panggil so-called salafi, kan, orang yang kononnya dipanggil salafi, kan, tapi sebenarnya mereka tidak salaf. Mereka katakan bahawa jadi tidak perlu datang ziarah kubur Nabi, kan, tak payah pun berbicara dengan Nabi SAW, cukup sekali lalu assalamualaikum Rasulullah dan pergi. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah di hadapan kubur Nabi itu akan berdoa dan sebagainya. Jadi kenapa? Kerana kita mengatakan bahawa baginda SAW hidup di dalam kubur baginda SAW. Baginda dengar kita berbicara dengan baginda. Kerana itu kita tunggu di depan kubur Nabi, berbicara dengan baginda. Kita menghadap pada Nabi SAW. Dan masalah menghadap kubur Nabi ni kat depan dia akan ada soalan ke-6 tu. Tapi ini perbicaraan akhir. Jadi begitu juga para syuhada. Jadi hayat mereka ini ialah berbeza dengan orang lain. Kalau orang lain kita kata hayat barzakh. Mana hayat barzakh ni satu alam yang mana memisahkan di antara alam dunia dan alam akhirat. Satu alam barzakh. Semua orang yang mati akan pergi ke alam barzakh. Jadi kalau orang lain dia hanya berada di alam barzakh. Tapi kalau para nabi selain daripada berada di alam barzakh, mereka juga ada di dalam kubur mereka dengan hayat duniawiyah. Maknanya mereka ada dalam kubur mereka, hidup di dalam kubur mereka. Begitu juga para syuhada. Kenapa para syuhada disebutkan? Kerana para syuhada disebutkan secara khusus oleh Allah di dalam Al-Quran. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi hayat mereka
ialah ada pengkhususan macam para Nabi berbanding hayat orang lain di dalam kubur mereka. Jadi apakah dalil kita dalam permasalahan ini? Apakah dalil kita? Iaitu Nabi Musa AS solat dalam kubur. Ini bila? Ketika Nabi SAW pergi Isra. Ketika baginda SAW pergi Isra, baginda ada menyampaikan bahawa baginda melihat baginda Nabi Musa AS sedang bersolat dalam kubur. Baginda tengok Nabi Musa AS solat dalam kubur baginda. Allah singkapkan, baginda SAW nampak baginda Nabi Musa AS solat dalam kubur baginda. Jadi siapa yang boleh solat tu? Orang solat ni orang hidup lah. Orang mati tak boleh nak solat dia. Kan orang mati tak ada nak solat. Tapi bila Nabi Musa AS solat dalam kubur baginda, menunjukkan bahawa baginda berada dalam kubur baginda hidup. Dalam kubur baginda. Jadi oleh kerana baginda dan juga para Nabi Nabi SAW, para Nabi dan para syuhada hidup dalam kubur mereka, maka kerana itu kita digalakkan menziarahi kubur Nabi SAW dan juga kubur para syuhada secara khususnya, dan bercakap dengan mereka, berbicara dengan mereka. Jadi mereka ini mendengar setiap percakapan kita, tapi kita tak dapat mendengar apa yang mereka balaskan kepada kita. Mereka dengar dan mereka hidup di dalam kubur mereka. Kerana itulah Nabi SAW pergi ziarah syuhada Uhud. Baginda ziarah syuhada Uhud dan baginda berdoa untuk mereka. Di dalam hadis sahih pun disebutkan, selepas mereka dah lama meninggal dunia, dah lama syahid, baginda ziarah kubur mereka. Dan kita juga menziarahi kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu disunatkan kita datang dekat, bagi salam, kita berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Taala dengan bertawassulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fahaman kita baginda sallallahu alaihi wasallam hayyun, hidup di dalam kubur baginda dengan hayat dunyawiyah wa barzakhiyah. Wallahu a'lam. Sampai itu sahaja. Okay. Apa dia? Tadi apa tafsiran dalam akidah kita berkenaan dengan cahaya Ustaz jadi bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Yurzaqun itu maksudnya diberi rezeki oleh Allah. Rezeki adakah sama rezeki itu seperti di dunia ataupun rezeki yang kita tak tahulah, sama ada rezeki yang dikatakan ibadah sebagainya. Antara itulah. Kedua, adakah boleh kita gunakan dalil Al-Quran innaka mayitun wa innaka mayitun wa innahum mayitun. Bolehkah dijadikan dalil itu dalam menetapkan hayat para syuhada, para anbiya dan syuhada? Suara abang sampai ke tanyaan? Okey, maknanya soalan pertama, maksudnya dalam ayat Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup diberikan rezeki kepada mereka. Mereka sentiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah rezeki dimaksudkan tu rezeki macam kita tahu makan buah? Macam tu soalan abang kan? Makan buah ke apa ke benda ke kan diberikan kepada mereka, ataupun rezeki tersebut ialah rezeki yang mana berupa bentuk ibadat. Baik, kalau kita lihat di dalam hadis pada sebutkan bahawa di dalam banyak hadis pada sebutkan, dan juga sebahagian para ulama juga mereka ada menyebutkan bahawa orang-orang yang mana mereka berada dalam kubur mereka, orang ni mereka melakukan ibadah di dalam kubur mereka. Dan juga orang yang berada dalam kubur mereka, Allah Ta'ala akan menyingkapkan kepada mereka sebahagian dari, tak semua, tapi sebahagian daripada nikmat syurga. Kan dalam hadis ada sebutkan, kalau kita baca dalam hadis bahawa Allah Ta'ala akan lalukan angin syurga, Allah akan tunjukkan pemandangan syurga, akan disingkapkan kepadanya keadaan-keadaan di dalam syurga, dan dia akan ternanti-nanti. Ada juga dalam riwayat disebutkan bahawa Allah tunjukkan bidadari kepada dia. Jadi kalau melihat kepada keadaan ini, bahawa boleh jadi, maknanya boleh jadi bahawa keadaan ini maknanya tidaklah ditentukan secara khusus, boleh jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya, iaitu sebahagian daripada nikmat-nikmat syurga, tetapi yang mana nikmat itu dibentangkan di hadapannya, ditunjukkan bahawa nikmat ni kau akan dapat di dalam syurga nanti.
Tapi nikmat yang mana berupa bentuk ibadat ialah ada di dalam dalil, iaitu Nabi Musa AS solat. Jadi kalau lebih jelas ni, kita katakan bahawa nikmat tersebut, rezeki tersebut ialah ibadat. Rezeki tersebut ialah ibadah, dan disingkapkan sebahagian dari nikmat syurga, macam bauan wangi dan sebagainya diberikan kepada mereka. Jadi ini dan ini sampai sekarang mana kita banyak kali lihat bahawa bila orang gali kubur, biasa dilihat bahawa orang-orang yang mana syahid dan sebagainya, ialah mereka punya jasad mereka betul-betul hidup dan wangi. Boleh jadi juga maknanya itu benda yang kita tak nampak, tapi benda juga ialah kerana Allah singkapkan kepada mereka daripada syurga, bauan syurga. Berkenaan dengan makan dan minum, itu maksudnya wallah alam, mana kita tak pasti. Mungkin. Ialah perkara yang mana mungkin, tapi yang jelas ni ialah sebahagian nikmat syurga Allah singkapkan. Tapi nikmat sempurna tu. Okey, nombor 2 iaitu innaka mayitun wa innahum mayitun. Dalam Quran, innaka mayitun wa innahum mayitun, iaitu dalil ni, sungguhnya Allah bagi tahu kau mati dan sungguhnya mereka pun mati. Orang berdalilkan ayat ini dan juga khutbah Sayyidina Abu Bakar. Bukan sahaja ayat ini. Khutbah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Bukhari pun sebutkan selepas baginda wafat, bagi tahu bahawa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Baik, siapa yang sembah Muhammad maka Muhammad telah mati. Kan? Dalam ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun, pertama kita pergi pada ayat ini. Ayat ini Allah turun kepada Nabi SAW ketika baginda hidup. Dan ayat ini bukan bagi tahu bahawa tidak menafikan pun hayat baginda dalam kubur. Kalau kita terjemahkan ayat ini, apa terjemah ayat ni? Allah bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan orang lain pun mati. Tapi bukan maknanya ayat ini mengatakan bahawa engkau lepas ni mati dalam kubur. Bukan. Maknanya kalau kita berdalilkan ayat ini mengatakan, sebab ayat ini turun ketika baginda masih hidup. Allah bagi tahu satu hari nanti engkau akan mati. Memberitahu akan mati bukan menunjukkan bahawa mengatakan, menafikan bahawa baginda tu dalam kubur mati. Maknanya tak ada bunga mata kan. Maknanya kalau kita istidlal, ayat itu bagi tahu bahawa dalam Nabi pun dalam kubur pun mati. Ini mati ni memberi makna wafat. Mana engkau akan wafat. Mana kau akan tinggalkan hidup dunia, kau masuk dalam kubur. Yang kita bicarakan hidup dalam kubur. Kita bukan bicarakan daripada ayat ini, bukan dibicarakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mati dalam kubur. Jadi innaka mayitun, sungguhnya engkau wahai Muhammad mati, iaitu akan mati. Mati makna engkau akan wafat, tinggalkan dunia, masuk dalam kubur. Kemudian di dalam kubur ialah tidak pun dijadikan dalil ayat tadi sebagai menafikan hidup dalam kubur. Itu bukan dalil. Dan adalah hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Itu juga beritahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan ayat itu dan perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ialah menyuruh sembah Allah Taala. Bukan nak mengatakan bahawa janganlah kamu sembah maksudnya jangan sembah Nabi SAW, sembahlah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala terus hidup, dia tidak datang wafat. Jadi ayat Quran itu bukan menunjukkan bahawa baginda mati di dalam kubur baginda, tapi baginda akan wafat, baginda akan tinggalkan kehidupan dunia, masuk dalam kehidupan kubur, dan baginda terus hidup dalam kubur baginda SAW. Baik, wallahu alam.